Dan macam mana saudara? Saya meluat hari ni saudara. Melihat keadaannya apabila sekali lagi sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di Parlimen di Dewan Rakyat petang tadi saya tertangguh. Tangguh ketiga lah. Ekoran tidak cukup quorum. Ini apa hal ni wakil rakyat? Sebelum kamu terpilih sebagai wakil rakyat, kamu minta bagai narak. Pilihlah aku sebagai pemimpinmu. Aku akan memperjuangkan soal rakyat di Parlimen. Dah menang, diangkat sebagai ahli Parlimen, ponting. Akhirnya penangguh itu terpaksa dibuat seketika. Kadang itu waktu itu ketika Muhammad Misbahul Munir, iaitu ahli Parlimen Parit Bunta membangkitkan peraturan mesyuarat 13.1 selepas mendapati kehadiran tidak cukup ahli Parlimen. Yang sekurang-kurangnya mesti ada 26 orang dalam Dewan. Ni yang kau ada cukup jumlah tu macam mana? Ada cukup jumlah 73, 74, 75. Kemana pergi ya? Saya bukan memanglah saya marah juga, tetapi kerana untuk cukup bulangan quorum dalam mesyuarat Parlimen mesti sekurang-kurangnya 17-18 orang. Tapi bagaimanapun bila dibangkitkan tak cukup, Timbalan Speaker waktu itu Alice Lau Keong mengarahkan loceng dibunyikan selama 3 minit. Sebenarnya ahli-ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional dan juga Kerajaan Perpaduan mereka ada taklimat di Aras 2, bukan meninggalkan Dewan, tidak, mereka ada taklimat di Aras 2. Jadi sebab itu kebanyakan ahli Parlimen menghadiri taklimat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi bagaimana mereka yang bukan daripada ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan yang cukup jumlah? Mana pergi 73 orang tu? Kalau ada, maka mesyuarat berterusan lah. Itu keadaannya. Saya rasa kadang-kadang Parlimen ni nampaknya mereka seolah main-main dengan Parlimen. Tidak menghormati. Sedangkan mereka bergelayang berhormat, saudara. Dah lihat sendiri, saudara, macam mana hari ini apabila Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli menegur beberapa orang ahli Parlimen. Semalam dia dah tegur dah. Ahli Parlimen Arau letak telefon kalau nak buat live. Waktu dia membicarakan. Ada juga masalah apabila sebenarnya peranti-peranti tidak boleh dibenarkan, dibawa atau merakamkan. Kerana Parlimen mempunyai siarannya secara live juga. Tak perlu dah. Supaya konsentrasi. Tiap-tiap ahli Parlimen membahaskan tiap-tiap perbahasan itu jelas. Dan juga tak ada terpesong. Itu semalam. Hari ini, apabila Timbalan yang Ketua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Magno menegur beberapa orang ahli Parlimen sewaktu sesi perbahasan berjalan, membincangkan soal rang undang-undang perbekalan. Ada kalangan ahli Parlimen berborak serta menggunakan telefon saja, berbual menggunakan telefon bimbit. Dan ini dianggapkan sebagai tidak menghormati Parlimen. Ketika Fatul Huzir Ayub oleh Perikatan Nasional Gerik sedang berbahas, Datuk Seri Ramli menegur seorang ahli Parlimen kerana menjawab panggilan telefon bimbit dan sibuk berbual menggunakan peranti itu. Dia kata speaker, sampai di sini saya dengar yang berhormat. Malulah saudara. Jadi kalaulah mustahak sangatlah, ada kematian ke, ada kecemasan ke, keluarlah Dewan dulu. Janganlah orang tengah berbahas. Kamu pun angkat telefon. Halo, ya saya, ya, okey, orang tengah berbahas. Artinya, persidangan Dewan Rakyat tidak dihormati. Sebab itu, kata Timbalan Speaker, dia kata, saya dengar. Sampai saya, jauh saudara. Saya dengar. Jadi, kalau betul ada mustahak, keluarlah Dewan dulu. Jadi, sekarang ini, saudara, beliau sebagai Timbalan Speaker, dia menegurlah ahli Parlimen. Jangan berborak. Masa berbahas-bahaslah, tumpukan perhatian. Itu laporan ketiga. Mungkin lagi besok kalau ada laporan, saya akan ceritakan lagi baik saudara. Bagaimana saudara balik pada tanah air. Saya rasa bangga juga sebagai warga yang cintakan bahasa. Sebab jangan lupa saudara, bahasa Melayu adalah bahasa resmi, bahasa kebangsaan. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan dengan keras. Saya nampak bahawa beliau serius kali ini. Selaku Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan kepada semua jabatan kerajaan agar tidak melayan sebarang surat
yang diutus kepada jabatan-jabatan kerajaan selain daripada bahasa kebangsaan. Jadi katanya, kalau surat-surat itu ditulis dalam bahasa Inggeris, atau dalam bahasa bukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, pulangkan balik. Jangan dilayan. Kalau ada dalam kalangan syarikat tempatan, atau universiti tempatan, atau swasta, arahannya ialah siapa saja menulis selain daripada bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Ini adalah bertujuan untuk pemerkasaan budaya melalui bahasa sastranya. Itu yang paling penting katanya. Jadi kesan daripada itu, saudara, maka para pencipta warga bangsa, pengguna bahasa Melayu, bagi urusan surat menyurat jabatan kerajaan bertepatan dengan peruntukan yang termaktub dalam perkara 152 dalam kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan yang menekankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan resmi di 3 lapis pentadbiran negara. Saudara, kalau kalau bersama anda mempunyai buku Perlembagaan Negara, sila semak di bawah artikel 152 dalam kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan yang menekankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan resmi di 3 lapis pentadbiran negara. Dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu disambut oleh pakar bahasa Profesor Datuk Seri Awang Sarian. Jadi 3 lapisan pentadbiran yang dimasukkan ialah peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Ya, sekarang ni saudara, kita leka. Kita buat tak tahu aja apabila bahasa-bahasa Melayu ni dihina, bahasa kebangsaan. Tapi hari ini dengan tegas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan kalau ada surat menyurat yang ditulis dalam bahasa bukan dalam bahasa kebangsaan, pulangkan balik. Alhamdulillah saudara. Datuk Zulkifli Alias, laporan yang saya terima atau maklumat yang saya terima melalui sosial media atau media cetak mana tu, macam mana pihak bank salah guna bahasa Inggeris. Itu saudara sekarang. Selamat Hari Nasihat Syafi'i. Retinya sekarang ni kita harus mempertahankan bahasa kita. Ingat saudara, bahasa adalah jiwa bangsa saudara. Cuma hari ini saudara, di sebalik cerita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan soal penggunaan bahasa kebangsaan ini tiba-tiba tular dalam media sosial. Saya tak bersipati saudara. Saya bersipati dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, apabila tular gambar beliau katanya menikahkan pasangan bukan beragama Islam. Akhirnya maka pihak Jabatan Pendaftaran Negara terpaksa mengeluarkan kenyataan kerana pendaftaran perkahwinan sibil melibatkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin seperti yang tular di media sosial pada hari Rabu tiada kaitan dengan ritual agama atau adat sesuatu kaum. Ya? Jabatan Pendaftaran Negara dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam berlandaskan Undang-Undang Sivil di bawah Akta 164. Dan ia dibuat bersempena Majlis Sambutan Jubili Intan yang diadakan di Pejabat JPN di Putrajaya. Jadi menurut Ketua Pengarah JPN, Timbalan Ketua Pengarah JPN, Pengarah Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Pengarah Pendaftaran Negeri termasuk Kakitan JPN, turut diberi kuasa untuk melakukan itu tersebut. Jadi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, merupakan agensi yang bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran dan merekodkan maklumat perkahwinan serta perceraian bagi pasangan bukan Islam selaras dengan Akta membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Cuma saya heran saudara, bila ini dilakukan oleh pimpinan kerajaan hari ini, semua mengelupuh saudara. Saya ingat dalam telefon saya hari ini berjujuh-jujuh masuk mempersoalkan, tapi mereka lupa sewaktu Susah Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjadi Menteri Dalam Negeri, dia pun melakukan perkara yang sama. Ini bukanlah soal ritual agama. Ini kebiasaan bagi Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi saya haraplah soal-soal ini tak payahlah dianggap. Ini sebagai saya soal remeh. Saudara, ini mulalah tuduh bagaimana Islam terancam. Benda saya pun tak faham saudara. Kadang-kadang benda yang kecil itu jadikan isu. Dan mereka lupa. Macam mana apabila Datuk Anwar Ibrahim membuat pengumuman untuk pembelian dalam bajetnya, pembelian kereta elektrik untuk menteri-menteri.
Heboh, saudara. Ahli-ahli parlimen daripada PAS membangkitkan persoalan tersebut. Sedangkan pembelian kereta tersebut telah pun diluluskan dan diumumkan oleh menteri waktu itu, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, sewaktu beliau menjadi menteri. Jadi saya haraplah supaya sebelum nak mengata, sebelum nak menimbulkan persoalan, cermin-cermin dirilah dulu, saudara.